Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Mr. Afifi untuk rancangan Seteroka Sains bersama Mr. Afifi. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan lagi, kita akan menyambung topik tahun 4 versi DLP, iaitu topik animals, iaitu vertebrates and invertebrates, iaitu vertebrata dan invertebrata. Okey, jom. Okay guys, so apa pandangan anda tentang video versi DLP yang Mr. Afifi telah buat pada episod yang lalu? Jika anda ada sebarang komen tentang video tersebut, sama ada anda suka atau tidak suka, anda faham atau tak faham, ataupun anda lebih prefer Mr. Afifi menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya ataupun lebih selesa begini, iaitu Mr. Afifi akan campurkan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman anda. So Mr. Afifi nakkan feedback anda. Jadi jika anda boleh komen di burungan komen di bawah, so Mr. Afifi sangat menghargainya. Okay, baik. So for this week I will continue to teach you about animals, that is vertebrates and invertebrates, haiwan vertebrata dan juga invertebrata. Sebab sebelum ini kita dah belajar tentang organ pernafasan haiwan, that is the animals breathing organs. Okay, jadi kita akan sambung pada minggu ini. So dalam topik ini, dalam subunit kali ini, kita akan belajar tentang apa itu vertebrates and invertebrates, and then apakah lagi haiwan, apakah lagi kategori yang kita boleh kategorikan haiwan ini dalam beberapa jenis lagi yang kita akan tengok sebentar lagi, dan kemudian kita akan tengok apakah contoh-contoh haiwan yang terdapat dalam setiap jenis kategori haiwan tersebut. So untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan sambung dalam topik seterusnya. Okay, so as you can see, this is your textbook. Okay, this is the new subunit that you will learn with me now. Okay, so this is about vertebrates and invertebrates. Okay, vertebrata dan juga invertebrata. Okay, this is the term that you need to know. Okay, look here. Okay, vertebrates and invertebrates maksudnya vertebrata dan invertebrata. So kalau kamu ada buku nota, kamu boleh salin. Okay, so let us read first. Do you know that there are animals which have backbones? Apa dia backbones? Backbones adalah tulang belakang. Bone ni tulang, back ni adalah belakang. Jadi tulang belakang. Adakah anda tahu bahawa ada animal, ada haiwan yang ada tulang belakang, and there are those that do not have backbones. Okay, that do not have backbone. Maksudnya ada haiwan yang ada tulang belakang dan juga ada haiwan yang tiada tulang belakang. Jadi adakah anda tahu? Okay, baik. Jadi kita tengok seterusnya. Okay, so let's look at this dialogue first between this earthworm and a snake. Okay, dia kata, hi, I am an earthworm. Earthworm ni apa dia? Cacing. Okay, and then dia kata, hi, I am a snake. Snake ni ular. So persoalan dia, okay, what is the difference? Apakah perbezaan between the two animals above? Apakah perbezaan di antara ular dan juga cacing tanah? Okay, so observe the structures below. Structures ni adalah bahasa Melayu dia structure lah, struktur. Okay, struktur badan dia kita tengok. Okay, so this is snake and ini adalah ular. This is snake and this is the earthworm. So the difference is the snake have backbone, and then the earthworm does not have backbone. So ular ini ada tulang belakang, nampak ni tulang dia. Tulang dia, dan cacing ini tiada tulang belakang. Maksudnya tiada tulang. Okey, cacing kamu tengok kan, cacing kan lembut kan, boleh macam tu kan. Ular dia walaupun dia boleh menggeliat-menggeliat macam tu, tapi dia keras. So because snake have backbone. So a snake
is an example of vertebrate. Ular adalah contoh haiwan vertebrata because it has a backbone. And earthworm is an example of invertebrate because it has no backbone. Jadi, cacing adalah contoh haiwan invertebrata. So, kamu kena ingat dua sahaja. The first is vertebrate and number two is invertebrate. Vertebrate ada tulang belakang. Invertebrate, tambah in aja ni. Nampak ni? Tambah in sahaja. Bila ditambah in, maksudnya tiada. So, tiada tulang belakang. So, that is basically what is vertebrate and invertebrate is. Okay? So, kamu kena ingat lah. Okay, dalam kepala kamu kena ingat dua istilah ni, vertebrata, invertebrata. Vertebrata ada invertebrata. Nampak ni? Ini. Invertebrata tiada tulang belakang. Okay? So, boleh faham setakat ni? Okay, so let us observe the following examples of vertebrates and invertebrates animals. Okay, so this is basically the vertebrates animal. Ini adalah haiwan-haiwan yang mempunyai tulang belakang. For example, horse. Number one, horse. Okay, nampak tak tulang belakang dia warna merah ni? Okay, this is the backbone. Okay, number two is bird. Okay, bird also have backbone. Okay, ni nampak ni warna merah ni. And then number 3, fish. Fish, kamu tahulah, tulang ni kan banyak kan. So this is the backbone. Okay, number 4, frog. Also have a backbone. Mana tulang belakang dia? Tu. And then number 5, tortoise. Okay, tortoise also have a backbone. Okay, so this is the animals that have backbone and it is called as vertebrates ataupun ini adalah haiwan yang dikenali sebagai haiwan vertebrata. Okey, bahasa Melayu dia vertebrata. Kalau bahasa Inggeris bahasa Inggeris vertebrate. Sorry. Okey. So invertebrates, haiwan yang tidak, nampak ni, in ni. In maksudnya tidak. Tidak mempunyai tulang belakang. Okey, example is grasshopper, worm, prawn, mosquito, and bee. Okay, so this is the animals that don't have the backbone. Okay, tak ada tulang belakang. So, senang saja. Okay, so kamu persoalan dia, can you give other examples of vertebrates and invertebrates? Kamu bagi contoh lain. Apakah haiwan yang boleh diklasifikasikan sebagai vertebrata dan invertebrata? Okay, kamu rasa apa? Cuba bagi cikgu satu contoh. What is the animals that is vertebrates other than these animals? Selain daripada haiwan ini, apa dia? Apa dia? Okay, gajah, and then harimau, lion. Okay, that is all the vertebrate animals. Okay, and then invertebrate, apa dia? Apa lagi yang kamu boleh klasifikasikan sebagai invertebrate? What is it? Okay, what? Starfish, and then snail, siput, and then spider. That is all the invertebrate animals. Okay, sampai sekarang kamu faham? Okay, so vertebrata and invertebrata. So that is the animals. Kamu boleh Google lagi ya. Haiwan-haiwan, invertebrate and vertebrates. Okay, so next, look at the specific characteristic of vertebrates. Sekarang ni kita nak fokus kepada haiwan vertebrata sahaja. Okey, dia kata beside breathing organ, selain daripada organ pernafasan, we can also classify. Kita boleh juga mengklasifikasikan atau kita mengelaskan haiwan based on specific characteristics such as method of reproduction, their body coverings and habitats. Okey, kita boleh mengelaskan haiwan ini selain daripada organ pernafasan yang kita belajar sebelum ni, lung, gills, and then spiracles. Okay, so kita boleh mengelaskan haiwan ini berdasarkan method of reproduction, cara pembiakan, their body covering. Covering ni adalah cover ni lebih kurang macam penutup lah, ataupun body covering ni benda yang cover badan dia. And then habitats, okay, tempat tinggal.
Okay, jadi itu juga kita boleh kelaskan haiwan ini. Okay, based on this specific characteristic, vertebrate can be classified as mammals, reptiles, amphibians, birds and fish. Jadi, vertebrata, haiwan vertebrata boleh dikelaskan lagi kepada 5 jenis haiwan. The first one is mammals, reptiles, amphibians, birds and fish. Okay, jadi untuk memudahkan kamu faham, kita akan buat satu peta minda. Apa yang kamu perlu faham adalah haiwan, okay, animals, animals, okay, dikelaskan kepada dua, that is vertebrates and invertebrates. Okay, dua ni. So kita buat secara ni, kamu nak bagi lagi kamu faham kan. And then sekarang ni kita nak tengok vertebrates ini boleh lagi dikelaskan kepada haiwan-haiwan seperti mammals, amphibian, reptiles, fish and bird. Jadi inilah pengelasan kepada haiwan vertebrata. So ada 5 jenis lagi klasifikasi haiwan. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita boleh kata tadi adalah method of reproduction. And then, tulisan cikgu macam ni kamu kena faham lah ya. And then, habitats. And one more is body coverings. So, ini kamu kena tahu. Okay. So, this is how we classify animals. Haiwan terbagi kepada dua, vertebrata, invertebrata. And then, vertebrata, haiwan vertebrata dipecahkan lagi kepada 5 jenis. That is mammals, amphibian, reptiles, fish and bird. Berdasarkan apa? Berdasarkan cara pembiakan, habitat dan juga cover badan dia. Okay, macam mana dia punya cover badan dia. Okay, so kita tengok sekarang. Let us see. Okay, so the first one is mammals. Okay, mammals, haiwannya yang digelar sebagai mamalia. Mammals ni mamalia. Bahasa Melayu dia mamalia, bahasa Inggeris mammals. So, apa dia mammals? Haiwan yang digelar sebagai mamalia. Dia bernafas menggunakan lungs, paru-paru. Cara pembiakan dia adalah melahirkan anak. Body covering dia, benda yang menutupi badan dia, biasanya fine hair, bulu-bulu halus. And then habitat dia on land, di atas darat. Contohnya deer and cat. Okay, this is mammals, what we call as mammal. Jadi haiwan yang mamalia ni biasanya dia bernafas melalui paru-paru, peparu, and then dia melahirkan anak. Okay, dia ada bulu-bulu halus, fine hair, dia duduk di atas darat. Jadi kalau rasa-rasanya kalau haiwan tu bertelur agak-agak, boleh tak kita panggil mamalia ataupun mammals? No, because haiwan yang mammals adalah bernafas melalui peparu dan melahirkan anak. Tapi macam yang cikgu cakap sebelum ni, sains. Okay, ada setengah-setengah haiwan yang tidak tertakluk kepada benda ni. Tapi very small cases lah. Ada seekor atau 2 ekor haiwan saja yang lain sikit. Tapi most of the animals, apabila kita kata dia sebagai mamalia, inilah ciri-ciri dia. Okay, 5 ni ciri-ciri. Okay, and then amphibian ataupun amphibia. Okay, dia bernafas, ada 2 organ pernafasan. That is lungs and moist skin. Iaitu bernafas melalui peparu dan juga kulit lembap. Method of reproduction adalah bertelur. Kemudian body covering adalah moist skin. Habitat dia boleh hidup di darat dan di air. Contohnya adalah frog and Cecilia. Cecilia kamu dah belajar sebelum ni kan. Dia macam belut-belut sikit tu kan. Okay, so that is amphibia. Yang kamu paling senang nak ingat, dia ada 2 organ pernafasan dan dia juga boleh hidup di air dan di darat. That is amphibian ataupun amphibia. Okay, number 3. Fish. Okay.
Fish, ikan. Ikan ni pun satu kategori. Okay. Organ pernafasan dia adalah gills, iaitu insang. Method of reproduction, lay eggs, dia bertelur. And then body covering dia, apa yang melitupi badan dia adalah sisik. Habitat dia dalam air, in water, dan contohnya adalah fish. Okey, jadi kategori rasanya insang. Kemudian dia bertelur. Tapi, ini yang cikgu cakap tadi, ada small cases, ada beberapa case. Iaitu ikan paus, whales. Ikan paus tidak dikategorikan sebagai kumpulan ikan. Dia dikategorikan sebagai mammals ataupun mamalia yang hidup di lautan. Okey. Kerana apa? Kerana they give birth. Dia melahirkan anak dan bernafas menggunakan peparu. Okey, so kita tengok balik ciri-ciri tadi, mammals tadi, give birth, okey, dan juga bernafas melalui peparu ataupun lung. So that's why whale are classified as mammals. Okay. So next. Okay. Next is birds. Okay. Birds, kategori burung, dia bernafas melalui peparu, that is lungs. And then method of reproduction, cara dia membiak, dia bertelur. Body covering dia feathers. And then habitat dia on land, tinggal di darat. Contohnya adalah chicken and stock. Okay. Chicken ni ayam. Okay. So kamu tengok dekat sini, chicken dia bernafas melalui peparu, bertelur. Dan kemudian dia ada bulu di atas badan dia, feathers ni. And then ni contoh stock. Okay. So this is what we call as bird. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah reptiles. Reptiles ni bahasa Melayu dia reptilia. Okay. Haiwan reptilia, breathing organ dia bernafas menggunakan lungs, peparu. And then method of reproduction adalah bertelur. Body covering, scales, sisik ataupun berkeras ni, hard shell ni. And then habitat mostly on land. Kebiasaannya berada di darat. Kebiasaan. Jadi kamu kena ingat ya. Dia kata mostly, kebanyakannya berada di darat. Tetapi ada setengah-setengah haiwan reptilia juga hidup di lautan. Okay. Dan juga air. Okay, examples, tortoise and crocodiles. Crocodiles, kamu tahu kan, dia pun hidup di dalam air, dalam sungai. Okay, jadi, tapi kebanyakan reptiles berada di darat. Okay, so, this is 5 category of animals. Okay, kita tengok balik dekat atas ni, that is mammals, amphibian, fish, birds and reptile. So this is the 5 category of animals that you need to know. Okay, instead of vertebrates and invertebrates. So kalau kamu tengok balik nota ni tadi, okay, so kamu kena tahu animals terbagi kepada 2, vertebrates and invertebrates. And then vertebrates ni kita boleh klasifikasikan lagi kepada mammals, amphibian, reptiles, fish and bird. Okay, melalui apa? Bagaimana kita nak klasifikasikan dia? Melalui cara pembiakan, habitat dia ataupun tempat tinggal dia dan juga apa yang melitupi badan dia. So, setakat ni faham ya? Okay, so kita tengok balik tadi. Okay. So, apa yang ada nota di sini? Kita tengok. Dia kata, why do dolphins often swim to the surface of the water although their habitat is in the water? Ni kita tengok soalan ni. Kenapa dia kata dolphin ni selalu berenang ke permukaan air? Walaupun tempat tinggal dia di dalam air. Sebab apa? Because mereka juga adalah mammals. Okay. Dolphin dan juga ikan paus, dolphin and whales are categorized as mammals. Mereka ini diklasifikasikan sebagai mamalia kerana mereka juga bernafas menggunakan peparu. That's why dolphins always go to the surface of the water untuk mendapatkan udara. Okay. So, yang kedua, bats are mammals that can fly but they are not classified as bird. Okay.
burung kelawar ni dia tak diklasifikasikan sebagai burung. Dia dikenali sebagai mamalia. Itu kamu kena tahu. Okey. Dan seterusnya kita tengok lagi nota di bawah ni, dia kata the platypus. Platypus ni dah pupus dah. Ni platypus ni. Platypus ni dah tak ada dah dekat dunia ni. Is a unique mammal. Dia ni adalah satu mamalia yang unik. Kerana apa? Because it lay eggs. Dia bertelur. But it suckles its offspring. Platypus spend most of their time in water compared to the land. Tadi kita tengok dah tadi, mammals iaitu mamalia selalunya berada on land, okey, berada di darat. Tetapi platypus dikategorikan sebagai mammal, okey, tetapi dia berada mostly in water. Kebanyakan masa dia berada di dalam air. Okay, so this is the 5 category ataupun kelas-kelas haiwan yang kita dah tengok. Okay, so that is all about animals. So let's look at some mind reflection activity. Okay, ni kita nak uji minda kamu. Animals breathe using organs. Ini kita dah belajar, that is lung, gills, moist skin and spiracles. Okay, and then the classification of animal. Bagaimana kita nak mengelaskan haiwan. Okay, melalui dia punya breathing organ. And then kita boleh juga mengklasifikasikan haiwan kepada vertebrate, haiwan yang bertulang belakang, and invertebrates, haiwan yang tidak bertulang belakang. And then vertebrate can be classified as mammals, reptiles, amphibian, birds and fish. Boleh juga diklasifikasikan dalam 5 kategori, that is mammal, reptile, amphibian, bird and fish. Okay, dan juga berdasarkan apa? Berdasarkan breathing organ, method of reproduction, body covering and habitat. So, benda-benda ni cara untuk kita mengklasifikasikan haiwan. Okay, so this is the question that you can try in your textbook. You can look at your textbook and you can try to answer this question. So, that's all for now. Itu sahaja untuk kali ini. Jadi jika anda ada sebarang soalan berkenaan dengan topik ini, you can drop down your comment in the comment section below. Anda boleh letakkan komen anda jika anda tak selesa ataupun anda memerlukan lebih pengajaran bahasa Inggeris ataupun anda ingin belajar tentang animal ada ataupun anda ada soalan yang anda ingin tanya, you can ask in the comment section below ataupun you can go to my Facebook page, Science Tube Mr. Afifi. Okay, my Facebook page, my Instagram, my Telegram channel. Okay, so you can go there and ask your question to me. Okay, so don't forget to subscribe my channel Afifi Arif and also follow my Facebook, Instagram and join my Telegram channel untuk mendapatkan lebih banyak info tentang sains. Okay, jadi sampai sini saja untuk episod kali ini. Stay tuned, keep on learning science. Bye-bye. Nak tengok banyak lagi video sains Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton!